Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam video ini, saya ingin kongsikan satu kajian tindakan daripada kumpulan kami. Kami telah menghasilkan satu kajian tindakan yang bertajuk Keberkesanan Teknik Latih Tubi dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Tahun 3. Terlebih dahulu, saya perkenalkan ahli dan biodata pengkaji yang terlibat dengan kajian ini. Kajian ini dihasilkan oleh 3 orang guru dari Sekolah Kebangsaan Sungai Biar, Miri, diketuai oleh Cikgu Rosi Anak Mangguh, option pengajian Melayu, berpengalaman mengajar selama 32 tahun, diikuti oleh Cikgu Jenny Saging, seorang guru option pengajian Melayu dan berpengalaman mengajar selama 18 tahun. Dan saya, Cikgu Nelly Higo Saging, option pendidikan jasmani dan berpengalaman mengajar selama 16 tahun. Terdapat 8 isi kandungan dalam kajian tindakan kami. Pertama, pengenalan. Kedua, fokus kajian. Ketiga, objektif kajian dan soalan kajian. Keempat, kumpulan sasaran. Kelima, tindakan yang dilakukan. Keenam, dapatan kajian. Ketujuh, refleksi. Dan yang ke-8, cadangan tindakan susulan. Menurut Raminah Haji Sabran pada tahun 1993, bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapat informasi, menambah ilmu pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya. Guru-guru bahasa Melayu memainkan peranan utama bagi memastikan murid di sekolah memahami apa sahaja yang dibacanya dalam bahasa Melayu. Hal ini jelas dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Kepentingan terhadap meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dalam bahasa Melayu menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran membaca dalam sukatan pelajaran. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Penguasaan kemahiran membaca amat penting dikuasai oleh murid agar mereka dapat menjawab soalan-soalan berdasarkan bahan bacaan yang telah dibaca. Fokus kajian kami berdasarkan kajian rintis yang telah dijalankan, terdapat beberapa masalah yang dikenapasti dihadapi oleh murid. Pertama, terdapat murid yang tidak dapat membaca perkataan mudah dan ayat tunggal. Terdapat juga murid yang belum dapat membaca petikan pendek dengan lancar. Yang ketiga, murid tidak memahami apa yang dibaca dan murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab soalan pemahaman. Bagi menangani masalah ini, kami memilih teknik latih tubi dalam pengajaran bahasa Melayu. Objektif kajian kami, kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Pertama, mengenal pasti keberkesanan teknik latih tubi dalam membantu murid untuk menguasai kemahiran membaca. Kedua, mengenal pasti minat murid-murid dalam menggunakan teknik latih tubi meningkat. Soalan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan bagi menjawab soalan-soalan berikut. Pertama, adakah teknik latih tubi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dapat membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca? Kedua, adakah murid-murid berminat membaca menggunakan teknik latih tubi?
Kumpulan sasaran penyelidikan ini melibatkan 5 peserta kajian daripada murid-murid tahun 3. Justifikasi pemilihan peserta murid tahun 3 berdasarkan pemerhatian, ujian lisan dan temu bual. Jadual 1 menunjukkan maklumat ke 5 peserta kajian. Peserta kajian pertama, seorang yang rajin bercakap. Peserta kajian kedua merupakan seorang murid yang pendiam. Peserta kajian yang ketiga merupakan seorang murid yang kurang fokus di dalam kelas. Peserta kajian keempat merupakan seorang murid yang hiperaktif dan suka bermain. Manakala peserta kajian yang kelima merupakan seorang murid yang pasif di dalam kelas. Menurut model Kim-Miss dan Teggrad, pada tahun 1988 mengandungi 4 bahagian yang merangkumi, mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Teknik latih tubi menepati keperluan peserta kajian dan telah mengambil kira tahap penguasaan mereka dalam kemahiran membaca. Jadi langkah yang diambil di sini kita dapat lihat, langkah pertama melakukan penilaian awal terhadap tahap kemahiran membaca murid. Langkah yang kedua, memilih bahan bacaan yang sesuai dengan tahap kesukaran murid. Yang ketiga, latihan berterusan dalam meningkatkan kemahiran membaca secara konsisten dan berulang-ulang. Dan keempat, pemberian maklum balas secara langsung dan konstruktif, memperbaiki kesilapan dan meningkatkan kemahiran membaca. Untuk kaedah pengumpulan data, terdapat 3 instrumen yang kami guna, iaitu menggunakan kaedah ujian, yang kedua kaedah rintis dan yang ketiga adalah kaedah pemerhatian. Kita lihat kaedah ujian. Kaedah ujian melihat perkembangan prestasi dan pencapaian murid selepas tindakan dijalankan melalui 3 jenis ujian. Kaedah yang kedua iaitu kajian rintis. Digunakan untuk memperoleh gambaran keseluruhan tentang aspek-aspek amalan yang telah dikenapasti menggunakan kajian rintis berstruktur semasa pelaksanaan tindakan pada gelong pertama dan kedua. Kaedah pemerhatian dilakukan secara bersemuka di mana pengkaji menggunakan senarai sema untuk memerhati tingkah laku dan aktiviti peserta kajian. Cara analisis data yang kami pilih adalah analisis bertema. Menurut Erianto, pada tahun 2015 menyatakan bahawa unit tematik merupakan unit analisis yang membantu pengkaji untuk mengenalpasti tema ataupun topik perbicaraan dari suatu teks. Analisis tematik merupakan kaedah untuk menganalisis data berdasarkan tema-tema tertentu. Dapatan kajian. Berdasarkan kajian kami melalui teknik latih tubi, kami dapati murid dapat meningkatkan kefasihan membaca mereka. Dan murid juga dapat memperkukuhkan kepahaman mereka terhadap struktur bahasa dan kosakata. Murid dapat melatih kemahiran membaca secara individu dengan bimbingan guru dan membolehkan murid mengatasi kesukaran dengan lebih efektif. Dan melalui teknik latih tubi adalah kaedah yang berkesan dalam menyokong pembelajaran membaca murid dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. Melalui dapatan kajian kami, berdasarkan kepada graf yang ditunjukkan, peratusan pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca dalam rajah menunjukkan peningkatan dalam membaca 2 ujian secara berperingkat. Terdapat peningkatan yang sangat ketara berlaku pada ujian pasca dibandingkan dengan keputusan ujian pra. Semua peserta kajian mendapat tahap penguasaan 3 dalam ujian pra.
Semasa ujian pasca, semua peserta kajian telah menunjukkan peningkatan tahap penguasaan. 4 orang peserta kajian mendapat tahap penguasaan 4 dan seorang lagi mendapat tahap penguasaan 5. Ini membuktikan bahawa kaedah latih tubi yang dilaksanakan berjaya meningkatkan pencapaian penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan peserta kajian. Secara refleksinya di sini, melalui kajian tindakan ini kami mendapati bahawa penggunaan teknik latih tubi memberi impak yang signifikan dalam meningkatkan kemahiran membaca murid tahun 3 di Sekolah Kebangsaan Sungai Biar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid-murid yang terlibat dalam kaedah latih tubi mengalami peningkatan yang ketara dalam kemahiran membaca mereka. Melalui latihan yang sistematik dan berterusan, murid-murid dapat meningkatkan kefasihan dan kelancaran membaca serta memperkukuhkan pemahaman terhadap struktur bahasa dan kosakata. Murid-murid menggunakan teknik latih tubi dan menunjukkan minat yang tinggi serta aktif dalam menjalani latihan membaca. Ini menegaskan bahawa perlunya penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan tahap kemahiran membaca setiap murid untuk memastikan keseriusan dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, kajian tindakan ini memberi wawasan yang berharga tentang keberkesanan teknik latih tubi dalam konteks pembangunan kemahiran membaca murid tahun 3. Cadangan tindakan susulan. Cadangan tindakan susulan untuk meningkatkan keberkesanan kaedah latih tubi dalam meningkatkan kemahiran murid membaca murid tahun 3 yang boleh dipertimbangkan ialah menerusi integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif atau perisian khas untuk membantu memperkukuhkan kemahiran membaca, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif atau perisian khas untuk membantu memperkukuhkan kemahiran membaca, penggunaan teknologi dalam bentuk persembahan multimedia atau animasi juga boleh memberi impak yang positif terhadap kemahiran membaca murid. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran, guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menarik dan efektif kepada murid-murid. Ini akan membantu meningkatkan motivasi, minat dan pencapaian pembelajaran mereka dalam kemahiran membaca secara holistik. Sekian, terima kasih.